Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa muallimina wa qudwatina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habiballah wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabiyyur rahmah wa syafi'il ummah, al-badrud duja wa sirajul munir, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وأكرمنا بنعمة الإسلام وفضلنا على كثير من الأمم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yang dihormati Pak Imam Bilal, seluruh para duyufur rahman, ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan, baka-baka ahli syurga insya-Allah yang dirahmati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tamanya marilah kita rapatkan setinggi kesyukuran pada Allah, kerana di antara tanda kecintaan Allah pada hamba-Nya adalah ketika Allah memilih untuk seseorang itu berada dalam kesenangan dalam ibadah, hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita mulakan dengan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Saja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah taala. Dan alhamdulillah, marilah kita mengambil saat dan peluang ketika Allah memilih kita berada dalam majlis-majlis ilmu di dunia ini. Maka Allah Ta'ala menjadikan kita hamba yang sentiasa beriman, yang istiqamah, sehingga kita mendapat happy ending, kegembiraan perakhiran kehidupan kita, iaitulah husnul khatimah. Dunia adalah kehidupan yang sementara. Kebahagiaan
kehidupan yang sementara ini adalah hidup pada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dunia itu seketika dan sementara, tetapi risiko dan kesan yang sangat besar kepada kehidupan di akhirat kita. Walaupun dunia ini sementara, tetapi kesannya dan risiko yang akan kita hadapi adalah sesuatu yang teramat-amat besar ketika mana kita meninggalkan kehidupan dunia yang sementara ini. Maka oleh kerana itulah kita disuruh supaya dalam kehidupan dunia yang sementara ini sedikit bersabar, menahan nafsu, hidup dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapar, haus, mengekang nafsu dan syahwat hanya seketika dan sementara. Sebagaimana Allah pernah mentarbiah kita di bulan Ramadan Al-Mubarak, bermula subuh sehinggalah waktu maghrib sahaja. Dalam kehidupan yang sementara ini, sehinggalah kita mendapat kehidupan hakiki abadan abidin, selama-lamanya dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Maka insya-Allah, masya-Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka Allah Ta'ala memilih dan menggolongkan kita sentiasa di kalangan hamba yang dicintainya dan dikasihinya. InsyaAllah pada malam ini di bulan Zulhijjah lagi, di perakhirannya, di akhir tahun, belum kita masuk tahun yang baru, marilah kita terus bermuhasabah. Manusia yang beriman bertakwa bukan manusia yang tidak melakukan dosa dan maksiat. Kerana pada hakikatnya manusia itu kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu bermaksiat, dia akan buat dosa dan kesilapan. Tetapi wa khairu khata'ina tawwabun, sebaik-baik hamba yang bermaksiat, yang melakukan kesalahan dan kesilapan, ialah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu kita lihat Nabi-Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam, di kalangan mereka Allah Ta'ala takdirkan mereka melakukan kesilapan-kesilapan. Nabi Adam dan Hawa, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Begitulah Nabi Musa, kesilapannya dalam menuntut ilmu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Allah Ta'ala jadikan semuanya bagi menunjukkan bahawa dialah Allah, ya qabilut taubat. Allah itu ya ghafur, dialah Tuhan yang maha mengampun, yang maha menerima taubat di kalangan hamba-hambanya. Maka nama-nama Allah itu menunjukkan kesempurnaannya. Ketika mana seseorang diuji oleh Allah dengan harta bendanya, maka kita yakin di sana ada Allah Ar-Razzaq. Dialah Tuhan yang memberikan rezeki pada kita. Ketika mana kita semua dalam dosa, maka ada Allah ya Ghafur, yang mengampun dosa-dosa kita. Ketika mana kita ni diuji dengan kemiskinan, kita ada Allah ya Ghani, yang Mughni, yang kaya, yang boleh mengkayakan. Ya Allah Ghani wa antumul fuqara, yang kaya itu Allah, kamu semua adalah fakir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah marilah kita mengambil peluang dan kesempatan ini, hidup dalam erti yang kita sentiasa minta 17 kali sehari. Dalam kita sembahyang, kita mohon pada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahi kami jalan dan petunjuk yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang yang engkau telah kurniakan pada mereka nikmat ke atas mereka. Allah telah menaburkan pada awliya
nabi-nabi, rasul-rasul, para solihin dan siddiqin ditaburkan dan nikmat istiqamah, nikmat dalam ibadah, sehingga mereka hidup dalam penuh kebahagiaan dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Setiap masanya zikrullah, mengingati Allah. Setiap masanya dalam taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Quran, bertahajud, sembahyang berjamaah, bersedekah, membersihkan hartanya, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita minta dan ini yang kita mohon pada Allah taala, supaya kita mendapat di kalangan orang dan hamba-Nya yang dikurniakan dengan nikmat, di antara nikmat yang besar itulah nikmat istiqamah, istimrar di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, hari ini kita melihat dan kita membaca berita-berita yang mengejutkan kita. Saban hari kita mendengar kematian. Semalam pun ada orang mati. Yang saya kongsi baru ni jumpa dengan jiran kita ni, Haji D. Mayang Jumaat pakai spek mata hitam. Dia tanya Haji D, pasal apa pakai spek mata hitam ni? Orang lain tengok spek mata hitam ngosek dah. Jangok hari ni ada. Kita ni cepat sangat. Jadi rupanya pakai spek mata hitam ni, dia kata dia kena stroke darah, berbuluh darah pecah di belakang mata ni. Kita pun tak tahu juga. Kalau ni penting ni, adil muamalah. Agama ni kena bergaul dengan orang. Adil wal amal. Agama ni dengan, bukan hanya cakap tapi dengan amal, dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Sebab tu orang yang beriman ni, bila mana hatinya bersih, apa yang daripada hati inilah yang kita fikirkan. Daripada apa yang kita fikir itulah yang kita ucapkan. Dan daripada apa yang kita ucap itulah yang kita akan lakukan. Maka hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya sentiasa dalam mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupanya tuan-tuan, memang kita pun tak tahu bahawa stroke ni bukan hanya stroke pecah berbuluh darah di dalam otak kita ni yang menyebabkan boleh lumpuh. Ada stroke yang pecah darah di belakang mata ni. Dan kebanyakan orang kena stroke ni waktu malam tengah tidur. Betul. Dia bangun-bangun tidur, dia tengok cermin, muka dia dah sengit dah. Dia bangun tidur tengok lain dah, tak boleh bergerak dah. Ini yang Rasulullah SAW suruh kita sentiasa dan senantiasa menjadikan, meletakkan hari ini adalah hari yang terakhir dalam kehidupan kita. Hari kita ni hari yang terakhir. Barangkali malam ni kita pergi meninggalkan dunia. Kerana tu nak tidur ni disebut tidur itu adalah kematian yang kecil. Kematian kamu adalah ketika kamu tidur. Bila kita tidur ni, roh terpisah daripada jasad kita. Roh terpisah daripada jasad. Maka dianjurkan pada kita di waktu malam, ketika mana kita nak tidur, membaca Quran. Hidup, bangun dan tidur dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum tidur dengan berwuduk, berzikir sehingga kita tidur dalam zikir. Maka setiap saat waktu kita tidur itu nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ramai mana orang yang mati di atas berbaringan, bukan di atas jalan raya. Kita dengar, kita baca kisah orang pergi candak sotong, tiba-tiba siapa tengah laut sikit, mari ribut mati. Baru satu berita kita dengar baru-baru ni. Kita tak dengar tiap-tiap hari.
Hari ni semalam minggu tak ada dah orang candak sotong buk dia pecah mati tak ada dah. Jangan jarang. Ya, yang dijeruk tengkok dia oleh suami dia, seorang pensyarah. Ini bukan Islam ni. Orang Islam. Seorang pensyarah, masya-Allah. Satu peristiwa yang begitu tragis. Ya, dijeruk tengkok dia oleh suami dia sendiri. Ni yang kita kata hidup kita ni ujian. Ketika kita tak ada suami, kita minta Allah Ta'ala suami. Bila Allah beri kita suami, kita rasa dialah yang melindungi kita, yang menjaga kita. Dia tak pernah fikir bahawa suami dia yang dia berkahwin, dia tumpahkan kesetiaan, kasih sayang, akhirnya membunuh diri dia sendiri. Ini malapetaka dan bencana yang menimpa umat di akhir zaman. Oleh kerana itulah kita melihat peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari ini. Peristiwa yang pelik-pelik di akhir zaman. Akhir zaman ni mautul fajaah. Akhir zaman ini fitnah yang dahsyat, yang tak boleh kita fikir dengan akal kita. Macam mana kita nak fikir seorang suami jeruk tekak bini dia mati? Ini akhir zaman. Kerana tu kita disuruh setiap hari bersiap. Kita tak tahu lagi bagaimana Allah menguji kita esok, lusa, bulan ini, bulan depan. Dan nak menggambarkan kepada kita bahawa cinta yang hakiki itulah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ni yang Nabi sebut. Bahawa cinta di dunia tidak kekal. Bahkan kita dikecewakan, kita ditinggalkan. Kita mendapat perakhiran adalah merupakan perpisahan. Betapa Allah inginkan kecintaan manusia itu adalah kecintaan yang hakiki, kecintaan sehingga di syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah tuan-tuan yang kita baca ni, kita nak ambil ibrah. Kita baca berita, kita guna ke teknologi yang ada ni, bukan kita tengok benda maksiat, tapi kita baca perkembangan yang berlaku, kita relate dengan kehidupan kita. Kita tengok dengan agama kita. Ya, bahawa sejarah pembunuhan manusia yang pertama bila? Zaman Turki kita. Tengok, tak biar, bukan pelik. Zaman Turki kita, Nabi Adam AS, sejarah pembunuhan pertama manusia zaman tu Adam. Mana kes bunuh ni bukan benda yang pelik. Yang bunuh tu pula siapa? Adik-beradik. Qabil membunuh Habil. Kesnya apa? Kesnya ialah menurut nafsu, tak ikut hukum syarak. Kita nak paksa keadaan itu mengikut kita. Kita nak suruh takdir menyebelahi kita, dan kita tak beriman dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Qabil, ya, kalau kita baca dia ni nak kahwin dengan pasangan yang Hawa dia beranak keluar dua sekali. Jadi hukum syariat masa tu dia tak boleh kahwin sama ni. Kebetulan pasangan Habil ni comel. Gitu. Bila comel dia tengok tak jadi ni, ada nak ni. Lalu Nabi Adam kata kamu korban. Dia tengok Tuhan terima korban siapa. Bila korban, Qabil korban benda yang sayur-sayur, benda-benda yang tak boleh. Lalu Habil korban binatang, korban yang gemuk-gemuk, yang baik-baik. Allah terima korban Habil, tak terima korban Qabil. Lalu dia lagi nak marah, lagi sakit hati dia bunuh adik-beradik dia. Hari ni kita baca berita-berita suami bunuh isteri. Kalau tuan-tuan masih ingat beberapa bulan lepas, ada satu kes dia bunuh adik-beradik dia. Kes apa? Baju girlfriend dia beri ni adik dia pakai. Baju girlfriend beri adik dia pakai. Dia bunuh, dia masuk dalam tondera, dia seming adik dia dalam tu. Ni bukan cerita orang bukan Islam ni, orang Melayu kita ni, orang Islam kita ni. Adik-beradik, kita tengok, kita baca sirah Nabi, baca Quran. Inilah hak Quran sebut. Bila manusia ni dia lupa pada hukum syarak, dia anggap dunia ni kehidupan selama-lamanya. Dia paksa dia nak cari bahagia itu dengan cinta dengan pasangan dunia. Sedangkan cinta hakiki itu cinta kita pada Allah. Sebab tu kita sebut, kita yang sudah menyayangi, kita yang sudah dicintai, kita kena bersiap
Orang yang kita sayang akan pergi meninggalkan kita. Sama ada dia pergi dulu, kita pergi dulu. Mesti berlakunya perpisahan itu. Mesti berlakunya kekecewaan itu. Mesti adanya tangisan itu. Itulah dia nama sunnatullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya di bulan Zulhijjah ini kita membaca peristiwa-peristiwa bagaimana Allah memerintahkan Ibrahim sembelih anak dia. Ini sudah cukup menjadi bukti dan dalil supaya manusia meletakkan cinta pada Khalik, pada Allah yang menciptakan kita melebihi segala-galanya. Batu tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita tengok subhanallah, akhir zaman fitnah ni berat dahsyat. Yang saya pernah cerita, saya pergi satu tempat ni berkuliah. InsyaAllah ada orang hantar makanan. InsyaAllah bak-bak makan ni saya terus ada ni. Jazakumullah. Ingat ke SOP? Tak boleh ingat ke ada nak ambil SOP apa tadi. Baik tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Kerana itulah kita melihat dalam kehidupan kita. Saya pernah cerita dulu. Saya kenal satu pasangan keluarga yang sangat bahagia. Kita tengok dia, Masya Allah, bahagianya dia. Bahagianya dia kita tengok. Lepas tu kadang-kadang kita tak boleh hidup terlalu membanding-bandingkan. Kita banding anak orang dengan anak kita, suami orang suami kita, isteri orang isteri kita. Maka dia akan timbul rasa tidak pernah bahagia, tak pernah bersyukur di atas anugerah Allah Ta'ala. Lepas tu saya sebut, kita yang duduk di sini ni tuan-tuan, selama kat 10 tahun saya pergi kuliah. Orang yang hidup susah, tanya dia, susah Ustaz, kerja, makan gitulah, ada duit, makan ni. Kita yang rezeki tak banyak, hidup susah ni, kita hidup susah macam ni je. Lalu kita tengok orang yang rumah besar, keretanya mewah, kehidupannya kita tengok Masya Allah. Tuan-tuan, saya mendengar tangisan orang yang kaya lebih dahsyat daripada tangisan orang yang Allah Ta'ala uji dengan tidak ada harta benda. Kita tak tahu di belakang dia. Sebab tu Allah Ta'ala takdirkan hidup kita ni, Allah nak selamatkan kita. Ada orang bertanding pilihan raya kalah. Tuan tahu kalau kamu menang dalam pilihan raya, kamu jadi pemimpin, kamu curi harta negara, kamu akan jadi orang yang besar. Maka Allah Ta'ala takdir, Allah nak selamat dia, kamu kalah. Kamu duduk sini, ni tempat kamu. Itu cara Allah mengatur hamba-hamba dia. Allah Ta'ala ni dia tahu, kalau kita dapat suami, nanti suami menzalimi kita, kamu bujang sampai mati. Kamu hutang, kerana dalam hutang dan susah kamu merintih-rintih menyebut nama Allah. Ketika kamu bebas daripada hutang, kamu lupa Allah Ta'ala. Ni aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita sebut ni, kesedihan dan tangisan semua orang mengalami dan merasainya. Jadi tuan-tuan semua nak oyaknya tengok bahagia. Setiap kali kita pergi kan, cerita pergi hantar anak tuition, keluar shopping. Saya pergi bulan ni, contoh pergi bulan depan, mana haji ni tak ada lah. Kenapa tak datang? Rupanya tuan-tuan, daripada keluarga yang bahagia, bila Allah Ta'ala takdirkan berlaku satu perkara, kehidupan yang bahagia boleh runtuh sekelip mata saja. Sekelip mata Allah Ta'ala boleh cabut nikmat kita ni. Seumpama kita baca dalam kisah-kisah dalam surah Al-Kahfi, orang yang Allah Ta'ala beri kebun-kebun yang banyak, yang tidak bayar zakat. Orang miskin, fakir miskin mari, dia tutup kebun dia. Dia kutip awak, dia tahu orang miskin mari pukul berapa, dia kutip kebun dia. Lalu sehinggalah dia tidur malam, Allah Ta'ala bakar kebun dia. Tuhan bakar habis semua, sehingga jadi padang jarak, padang terkukuh.
Ya. Malah ni bagus sikit ni. Dia jadi padan jarak, padan terkukuh. Tempat ni tuan-tuan, saya pernah pergi dah di Yaman. Ya. Dia panggil Ardul Jannatain. Bumi ni Tuhan bakar dan Allah Ta'ala kekalkan kesan di bakar tu sampailah ke hari ni. Maknanya kaya, sekelip mata Tuhan boleh cabut. Inilah namanya fitnah di akhir zaman. Kerana tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita supaya kita buat apa? Kita baca surah Al-Kahfi. Kalau boleh setiap hari kita baca surah Al-Kahfi. Ni kita pergi kepada, kita tengok perkara yang berlaku hari ni kan. Orang duduk di Lebanon, dia tak pernah fikir pun gas yang disimpan asalnya bahan nak buat baja, tiba-tiba bertukar menjadi letupan yang dahsyat. Dia tak pernah fikir hari itu dia akan mati kerana letupan itu. Maka Nabi mengajar kita, bersiaplah. Jangan pandang remeh dengan kematian, tapi bersiaplah kamu untuk kematian. Itu yang diajar kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, marilah ya, yang pertama di akhir zaman ini kita banyak buat persiapan hari kematian kita. Hidup dunia ni sementara, yang kekal abadan abidin, selamanya itulah kehidupan akhirat. Maksudnya kita menahan lapar dahaga. Allah Ta'ala didik sebulan Ramadan itu, pagi sampai subuh, apalah kiranya seketika sahaja kita menahan nafsu kita, menahan kemahuan kita dalam ketaatan kita pada Allah, untuk kita meraih kehidupan kita yang kekal abadi buat selama-lamanya. Jadi insya-Allah malam ni, waktu kata dia ni jirang kita, dia kena stroke mata ni waktu malam. Tengah tidur, bangun-bangun, mata dia belah kanan tak nampak. Rupanya kena stroke, darah pecah di belakang mata dia. Masya-Allah tuan-tuan. Dan dia cerita di hospital, dia pergi kat pakar, ada orang muda-muda lagi, kecil mani darah tinggi ni, ada yang buta, dua-dua mata tak nampak. Kenapa stroke? Rupanya stroke ni bukan berbuluh darah kita pecah di otak kita saja ni, tapi di belakang mata ni. Dah ramai orang yang kena. Ni tuan-tuan, kita duduk di malam ni, kita pun tak tahu. Kalaulah ini malam yang terakhir kita, maghrib tadi, isyak kita semayang kejap lagi, inilah isyak yang terakhir dalam hidup kita. Malam ni kita baca Quran, itulah Quran yang terakhir dalam hidup kita. Maka disuruh kita meletakkan hari-hari yang kita lalui ini adalah hari yang terakhir dalam hidup kita. Jadi insya-Allah disiplinkan diri kita, jadikan malam itu malam yang terakhir. Maafkan semua orang, hidup kita tenang, jangan bermusuh, jangan berdendam, qalbun salim. Doakan yang baik-baik untuk orang. Hidup kita nak tidur dengan berwuduk, dengan zikrullah, tidur dalam zikir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Zikir sehingga tertidur, maka tidur itu nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah moga-moga kita semua istiqamah membaca surah Al-Mulk, istiqamah membaca surah Al-Kahfi. Paling tidak pun setiap hari ni Nabi suruh kita baca ayat 1 hingga 10. Itu saja, setiap hari amalkan, baca. Kerana fitnah akhir zaman sekali dia datang, satu ujian yang dahsyat, tak pernah kita fikir dengan kepala kita. Kita takkan pernah terfikir. Tapi itulah namanya fitnah akhir zaman. Jadi macam mana nak hadapi fitnah akhir zaman ini? Baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam, baca surah Al-Kahfi setiap hari. Paling tidak 10 ayat pertama Nabi sebut dah hadis. Hari Jumaat baca penuh. Jadikan malam-malam kita adalah hari yang terakhir dalam hidup kita. InsyaAllah moga Allah Ta'ala merahmati kita semua, dikurniakan pada kita semua ni happy ending, husnul khatimah. Kerana itulah yang dicari-cari, yang diidam-idamkan, yang menjadi cita-cita yang masa hamba beriman, ialah husnul khatimah. Kejayaan kita bukan di dunia. Berjayanya kita bila kita mati husnul khatimah. Berjayanya kita bila kita melangkah kaki ke syurga Allah.
Itu kejayaan. Manusia boleh berkata kita gagal di dunia. Manusia boleh menghina kita di dunia. Manusia boleh bercakap kelemahan kita di dunia. Tapi kita orang yang menang ketika mana kita berjaya melangkah ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka sekadar itulah yang boleh disampaikan pada malam ni. Moga-moga insya-Allah Allah Taala merahmati kita semua, memelihara kita di zaman yang penuh mencabar. Di akhir zaman ini pula mari apa? Siva Gangga dah. Siva Gangga, virus yang bermutasi. Mutasi ni dia boleh berubah bentuk, jangkitan yang lebih dahsyat lagi. Kita tak tahu. Di Filipina beberapa hari lepas, Presiden Filipina minta maaf pada seluruh rakyat Filipina kerana terpaksa lockdown kali yang berikutnya setelah mereka diberi kebebasan. Negara-negara di luar sana masih lagi digoncangan virus yang tidak berkesudahan. Kita datang kluster yang baru pula yang lebih dahsyat. Ini semua adalah untuk kita balik pada Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Najah di seksyen 23. Waktu tempat saya pergi kuliah. Kalau pergi Kuala Lumpur, orang tanya, "Ustaz, malam ni ada tak kosong?" Itu tempat Sabang tahun bulan Ramadan pergi kuliah. Kita tahu tempat tu. Sini pun dah kena lockdown. Saya pun tadi anak telefon. Anak duduk di tahfiz di Jalan. Baru dia pula ni kata demam ni. Sudah. Atau ayah nak kuliah ni, nanti ayah kuliah dulu. Lepas kuliah ni telefon balik. Demam dia kata ni. Demam 2-3 hari dah demam. Sudah kata. Nanti dulu nak kuliah dulu. Lepas kuliah ni telefon balik. Dah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, moga Allah memelihara kita di akhir zaman. Macam-macam benda yang kita tak jangka boleh berlaku menimpa kita. Yang paling penting, kita sudah siap diri kita. Cinta kita pada Allah, apa yang Allah Ta'ala takdirkan, al-khair khairatullah, yang Allah Ta'ala takdir itulah yang terbaik untuk kita semua insya-Allah. Marilah kita akhirkan dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Rabbus samawati wal ard ya Quddus ya Salam ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Allah ya Fattah ya Alim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Sami. Rahmati kami semua dengan keampunan-Mu ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kecil, dosa yang besar, dosa yang sengaja, yang tidak sengaja kami lakukan, dosa yang kami lakukan secara terang-terangan, dosa yang kami sembunyikan rapi dari pengetahuan manusia, dosa yang kami lakukan semenjak daripada kami akhir balik sehinggalah saat kewafatan kami. Ampuni dosa-dosa kami itu ya Rabb. Kami bermohon di bulan Zulhijjah, di bulan haram ini, di malam yang penuh barakah, di dalam majlis ilmu bersama para malaikat-Mu ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami. Apatah lagi dosa kedua ibu bapa kami. Rahmati orang tua kami. Gantilah rahim yang kami tumpangi ibu kami 9 bulan 10 hari itu dengan syurga Firdaus-Mu ya Rabb. Gugurkan dosa ibu kami itu sebagaimana Engkau gugurkan darahnya yang begitu banyak di saat melahirkan kami. Gantilah setiap titik susu yang kami minum daripada tubuhnya yang menjadi darah daging kami di saat ini dengan susu daripada syurga Firdaus-Mu, dengan segala amal kebajikan buatnya daripada setiap titik susu itu ya Rabb. Rahmati ayah kami, jadikan setiap titik peluh dan keringatnya membesarkan kami. Semuanya nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Masukkan mereka ke dalam syurga-Mu ya Rabb. Jangan Engkau seksa ibu ayah kami yang telah meninggal dunia disebabkan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Sebaliknya ya Rabb, anak yang soleh ini bermohon pada malam ini, tempatkanlah keduanya di Raudhah min Riyadil Jinan, di taman-taman syurga-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, beri peluang kami berbakti kepada ibu ayah kami. Beri peluang kami menggembirakan hati mereka di saat akhir usia mereka ini ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami terhadap ibu ayah kami.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kami pasangan hidup, anak-anak yang saleh dan salihah. Jadikan keluarga kami, rumah tangga kami syurga sebelum syurga. Buka pintu hati kami, buka pintu hati anak-anak, adik-beradik kami, zuriat keturunan kami. Jadikan di kalangan kami hamba yang beriman, yang mendirikan sembahyang, yang bertakwa kepadamu ya Rabb. Himpunkan kami semuanya dalam syurga Firdaus semua dengan rahmat-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati anak-anak kami, berkati suami kami, berkati isteri kami, berkati guru-guru kami, berkati anak-anak pelajar kami, berkati madrasah kami, berkatilah kampung kami, berkatilah negeri kami, berkatilah negara kami, pelihara kami daripada wabak, bencana, musibah yang tak mampu kami menanggunnya ya Rabb. Selamatkan saudara kami di bumi Palestin, selamatkan saudara kami di bumi Lebanon. Kurniakan kesabaran bagi mereka ya Rabb. Ampuni dosa kami di saat mereka kelaparan, kami kekenyangan. Di saat mereka wanita-wanita diperkosa, kami hidup dalam keamanan dan kebahagiaan. Rahmati mereka ya Rabb. Maafkan dosa-dosa kami ya Rabb. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.